Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kamar di segmen crime, guys. Kita ada 5 kes yang misteri dan ada juga di antara kes-kes ni yang tak dapat diselesaikan sampailah hari ni, dan kes-kes ni berlaku di Malaysia. Selama ni Kamar banyak cover kes yang berlaku dekat luar negara kan, dan kali ni kita nak rungkai kes-kes misteri yang dah lama, dan Kamar pasti ramai lagi yang tak tahu beberapa kes yang Kamar akan sebut kejap lagi. Macam hari tu Kamar bercerita kisah seram sambil bermakeup kan. So hari ni Kamar nak cerita crime dengan korang sambil prep my face before kita do makeup. Tapi video hari ni Kamar tak bermakeup lah. Kamar akan tunjuk dengan korang macam mana Kamar prep my skin before makeup using this scrub from Alive Lab ataupun Alive Lab. I'm not sure how to pronounce, but you can get this from Shopee. The packaging is very cute. Dia macam cotton candy ball. So Kamar saja dulu nak prep skin Kamar before Kamar buat video makeup selepas ni. Lepas daripada video ni Kamar akan post video makeup. And yang bestnya dalam dia ada applicator. So Kamar akan scrub sambil bercerita crime. Tengok, aduh comelnya. Ni scrub tau, ni scrub face. Anyway, before start disclaimer, segala informasi yang Kamar dapat dalam video ni adalah bersumberkan internet, iaitu Google dan YouTube. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita start dengan kes yang pertama, Norita Samsudin. So, Norita Samsudin berumur 22 tahun dan dia mempunyai rupa paras dan keterampilan seorang model. Dia dapat banyak tawaran, banyak job untuk fashion show tau. Tapi kebanyakan daripada tawaran-tawaran yang dia dapat tu, dia tolak. Dia sendiri tolak tawaran-tawaran tu. Sebab dia ni sebenarnya seorang eksekutif pemasaran. Jadi dia nak beri tumpuan yang lebih dengan kerjaya dia ni. Tapi malangnya, impian dia untuk berjaya dalam kerjaya dia tidak dapat menjadi kenyataan. Sebab pada 3 Disember 2005, mayat Norita Samsudin telah ditemui dalam keadaan yang tidak berpakaian dekat apartmen dia, iaitu terletak di Sri Hartamas. Dengan keadaan tangannya diikat dan macam ada kesan kena cekik kat leher. So, kes ni dipercayai merupakan kes pembunuhan dan telah berlaku pada waktu pagi. Lepas polis siasat kan, polis dapat detect orang yang terakhir yang bertemu, yang berjumpa dengan Norita Samsudin ni adalah seorang lelaki yang bernama Hanif Basri. Dan didapati Hanif Basri telah melakukan hubungan seksual dengan mangsa. So dia ditangkap dengan polis sebab ada kaitan dengan pembunuhan. Tapi tak lama lepas tu Hanif ni dibebaskan sebab ada beberapa bukti tentang kehidupan sosial mangsa ni yang dia tak bagi tahulah, tak ada bagi tahu dekat mana-mana akhbar, mana-mana media. Dan dipercayai juga ada seorang lagi lelaki sebenarnya yang datang melawat Norita Samsudin selepas Hanif pergi. Jadi kes ni tidak pernah selesai sehinggalah hari ini korang. So itu kes yang pertama berlaku kat Malaysia. Ada lagi 4 kes yang Kamar nak rungkai dengan korang yang korang rasa macam mungkin ada antara korang yang tak pernah dengar pun kes ni, dan ada di antara kes ni yang sangat-sangat terkejut. Sebelum kita mulakan kes yang kedua, Kamar nak bagi tahu yang scrub ni best gila. Dia boleh buang korang punya blackhead, whitehead, and sangat best kalau korang pakai benda ni sebelum makeup. Tapi benda ni macam scrub lah 2 kali seminggu macam tu. Kamar pakai dengan penyepit dia ni sebab tangan Kamar tadi dah pegang macam-macam benda. Tada! Okay, I'm done scrubbing my face. So korang boleh tengok video makeup tutorial lepas video ni di-release. Okay? So, kes yang kedua, Hasliza Ishak. So, Hasliza Ishak merupakan seorang model dan juga pelakon yang berusia 26 tahun dan telah ditemui mati dalam keadaan tercekik dan dipercayai juga tercampak dari jambatan. Dan mayat mangsa ni ditemui berhampiran dekat Taiping Jalan Sumpitan,
pada tengah malam. So mangsa ni sebenarnya merupakan isteri kedua kepada Datuk Seri Raja Jaafar Raja Muda Musa, iaitu Raja di Hilir Perak. Dan berdasarkan siasatan polis, Hasizah ni sebenarnya telah diculik dan dimasukkan ke dalam kereta Proton Saga yang berwarna coklat. Dan dalam siasatan ni pun mendapati bahawa isteri pertama Raja pada mulanya pergi jumpa Bomoh untuk bebaskan suami dia daripada jampi yang dipercayai penyebab kenapa suami dia tiba-tiba berubah. Lately ni suami dia asyik marah isteri pertama ni, macam dah tak suka dekat dia. Dan benda ni start sejak isteri pertama raja mula mendapat ruam dekat badan dan dia muntahkan kristal. Keluar kristal daripada mulut, daripada perut dia. Dan macam-macam lagi lah kejadian pelik mula berlaku di sekitar istana. So nak dipendekkan cerita, akhirnya 5 lelaki termasuk 2 orang bomoh telah dituduh membunuh. Dan salah seorang bomoh yang ditangkap tu bernama Mat Saad, dia telah buat pengakuan dekat mahkamah yang sebenarnya isteri pertama raja iaitu Puteri Mahani adalah dalang di sebalik jenayah ni. Tapi isteri pertama dia ni menafikan dan tak pernah didakwa mahkamah. Kemudian bomoh dan seorang lagi pembantu istana telah dihantar ke penjara. Tak lama lepas tu kedua-duanya telah dibebaskan sebab tak ada bukti yang kukuh. Sangat-sangat suspicious bila melibatkan bomoh-bomoh ni ya. Dan ya, kes tu sampai situ je lah. Tak dapat diselesaikan sehingga hari ni. Korang rasa? What do you guys think? Adakah betul sebenarnya isteri dia buat-buat cerita je pasal raja kena sihir? Ataupun dia sendiri yang sihir sebab dia jealous ada isteri kedua? Oh my god! Comment down below. Kes yang ketiga, kematian naib juara Miss Malaysia. Yang ni Kamal pasti ramai daripada orang kita tahu, familiar dengan kes ni. So kejadian ni berlaku pada tahun 1979 di mana naib juara Miss Malaysia kita yang bernama Jean Pereira Sinapa yang telah kehilangan suami dia dalam kemalangan kereta ditemui mati ditikam dalam kereta Fiat 125 putih yang diparking di Lebuh Raya Persekutuan. So dekat tempat kejadian tu, polis jumpa abang ipar dia juga iaitu S. Kartigesu yang ditemui tidak sedarkan diri. Berhampiran dengan lokasi kejadian kat situ lah. So abang ipar dia ni bagi tahu yang sebenarnya waktu aksiden tu berlaku, sebelum tu dia berhentikan kereta dekat tepi jalan untuk selamatkan diri sebab tiba-tiba ada orang langgar kereta dia dari belakang. Selepas siasatan dibuat, hasil mendapati mangsa pernah bertukar surat cinta dengan Dr. Narada dari Sri Lanka. Dan polis percaya yang abang ipar dia ni mungkin membunuh dia kerana cemburu ataupun berdendam terhadap abangnya sendiri. Dan satu-satunya suspek pembunuhan ni sebenarnya abang ipar dia ni lah, S. Kartigesu, dan dia menjadi suspek selama 38 hari dalam perbicaraan mahkamah, tapi dia telah dibebaskan selepas rayuan. End up kes ni tak pernah diselesaikan. Another unsolved case in Malaysia. Nombor 4, kapal terbang MH653. Sebelum Malaysia, negara kita kehilangan kapal terbang MH370 dan juga MH17, ada lagi satu kes rampasan yang paling maut lah dalam sejarah iaitu berlaku dalam MH653. Pada tahun 1977, sebuah pesawat yang dalam dia ada ratusan orang penumpang tengah dalam perjalanan ke lapangan terbang Subang dari Pulau Pinang. Dan sebahagian daripada penumpang ni ada macam VIP lah, macam Menteri Pertanian Malaysia, Datuk Seri Ali bin Ahmad dan juga Duta Cuba ke Jepun Mario Garcia in Charles Teguh. Sorry kalau salah sebut. Malangnya semua penumpang dalam pesawat tu mati dan satu-satunya saksi yang tinggal dalam pesawat tu adalah kotak hitam. Daripada rakaman kotak hitam tu memang didapati ada perampas yang telah memasuki ke dalam kokpit dan mengarahkan pilot iaitu Kapten G.K. Ganjur untuk memutuskan sambungan radio. Pilot juga diminta untuk ubah hala pesawat dan waktu tu minyak dalam pilot tu tinggal separuh je tangki minyak weh. Satu-satunya destinasi lain yang sempat sampai adalah Singapura dan pesawat dialih ke sana. Beberapa saat kemudian perampas tu macam paranoid tau. Dia tembak pilot tu, which is satu-satunya pilot dalam pesawat MH653. Dan MH653 akhirnya terhempas di Tanjung Kupang, Johor
Dan malangnya, tak ada seorang pun yang terselamat. Tak ada mayat yang boleh dikenal pasti sebab semua hancur berkecai. Dan sampai hari ni, tiada siapa tahu siapa perampas atau sebab diorang nak merampas MH653. Allah sedihnya. Ini kes yang terakhir. Pada tahun 2005, ada seorang remaja Cina yang berusia 13 tahun yang bernama Xu Jianhuang telah dihantar ke Malaysia untuk tinggal bersama dengan sepupu belah ayah dia. Malangnya, pada bulan September 2005, mayat budak lelaki tu ditemui mati di dalam kolam renang dengan 23 kesan seksaan. Selepas siasatan dibuat, bapa saudara dia iaitu Kom Kim Tek telah ditahan polis bersama 2 pengawal peribadi dia dari sebuah rumah di Jalan Ampang. Dan bapa saudara dia ni merupakan seorang Datuk Seri. Selepas ditahan, gelaran Datuk Seri tu ditarik balik dan masa dalam mahkamah tinggi, ayah mangsa budak lelaki tadi tu hadir tau. Dan dia mendakwa anak dia call dia 3 hari sebelum kematian anak dia. Dan dia cakap suara anak dia tu dalam ketakutan. Ayah dia tak pernah dengar suara anak dia ketakutan sampai macam tu sekali. So dalam perbicaraan ni banyak dah butiran yang dibentangkan dalam mahkamah tentang kes pembunuhan budak lelaki ni. Tapi tiba-tiba saksi yang satu-satunya boleh jadi bukti hilangkan diri. Dia tak datang untuk perbicaraan, tak dapat dihubungi dan disebabkan itu, suspek bapa saudara budak lelaki yang mati itu telah dibebaskan. Dan kes ni tak pernah selesai hingga sekarang. Dan bapa saudara dia pula menghilangkan diri pada tahun 2010. This is a heartbreaking story. Ingatkan boleh percaya bapa saudara dia tu kan? Rupanya kena bunuh. Dan siapa yang buat 23 kesan seksaan tu? What do you guys think? Comment down below. So, kamu ada satu lagi bonus kes yang kamu rasa kamu pun baru tahu. Kes ni macam agak misteri. Dia bukan unsolved case. Dia kes misteri bagi kamu. So, pada tahun 1947, seorang lelaki Indonesia bernama Mat Taram bin Saal berumur 30 tahun telah disabitkan kesalahan kerana menikam 11 orang di dalam kereta api yang sedang menuju ke Kuala Lumpur. So, Mat Taram ni, dia rancang untuk balik ke Indonesia dengan keluarga dia lah. So, dia jual rumah dia dengan ladang dia yang ada dekat Perak dengan harga $200 selat. So, bila tiba di Singapura dengan ferry, dia sebenarnya sedar yang dia tak cukup duit untuk beli tiket. Dan menurut isteri dia, Mat ni sebenarnya dia mengalami kemurungan dan dia tak tidur dah beberapa hari. So, Mat dengan keluarga dia ni akhirnya pulang ke Perak. Dan petang tu, lepas kereta api lalu dekat Bangi, Mat hanya masuk ke dalam kereta api bahagian restoran dan telah menikam 4 orang tentera British. Kereta api tu terus terhenti dan Mat lari masuk ke dalam hutan. Semua ni berlaku masa keluarga dia masih lagi dalam kereta api. Lepas dah lari masuk hutan tu, dia tak berhenti sampai situ je guys. Dia cari lagi mangsa dia. Dia telah tikam lagi seorang gelandangan dan membunuh 3 orang kanak-kanak, 2 wanita dan seorang lelaki. Mati tau. Dan 9 orang lagi mangsa cedera. So, nak dipendekkan cerita, Mat telah ditangkap dan didiagnos ada penyakit mental. Benda ni mengingatkan kamu dekat satu kes yang baru-baru berlaku dekat Malaysia yang suami tikam isteri sendiri. Dan ada yang berpendapat suami dia tu sebenarnya sangat-sangat tertekan dengan keadaan kewangan mungkin, tak tahulah. Tapi nak dijadikan cerita, seseorang yang sedang mengalami stres ataupun tekanan mental, tekanan jiwa, lagi-lagi pasal duit, pasal financial crisis, memang boleh berhadapan dengan jenayah guys. Kalau tidak dibendung, tidak dirawat, tidak dijaga mentalnya, memang boleh membunuh. Risau. So, korang jagalah mental korang elok-elok. Okay, jangan stres-stres sangat, jangan. So, itulah dia 6 kes kita dapat hari ni ya. 6 kes. Dalam banyak-banyak kes ni, kes mana yang korang tak pernah dengar langsung, yang baru first time dengar, comment down below. So before kita end this video, kalau nak beritahu, scrub yang kamu pakai waktu awal video tadi boleh dapatkan dekat Shopee. Link kamu letak dekat description box below. Korang boleh tengok hidung saya tadi ada blackhead, sekarang dah clear. So bolehlah kita buat makeup tutorial after this video. Stay tuned, okay? Thank you and dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!